Didik TV KPM. Okey, tadi kita dah bincang. Sekarang ni kita nak jawab soalan pula. Boleh Ustazah. Okey, baik, kita terus kepada soalan. Okey, berdasarkan kepada firman Allah daripada surah Al-Anfal yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, serta janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Baiklah. Jadi berdasarkan firman Allah di atas, A. Nyatakan 2 ciri pentadbir dan pengurus yang baik. 2 markah. Dan soalan yang kedua, berikan pandangan anda, apakah yang akan terjadi jika manusia mengabaikan larangan tersebut? 4 markah. Jadi kita nak bincang jawapan bersama-sama. Boleh Syafiqah? Okey Ustazah. Okey, baiklah. Jadi ini adalah jawapan kepada soalan yang pertama. Jadi apabila Syafiqah dan anak-anak murid yang lain nak menulis jawapan dalam kertas jawapan peperiksaan, perlu dimulakan dengan kepala jawapan. Okey, soalan dia nyatakan 2 ciri pentadbir dan pengurus yang baik. Jadi, kamu perlu mulakan dengan kepala jawapan, iaitu 2 ciri pentadbir dan pengurus yang baik, titik 2 bertindih, iaitu yang pertama, beriman kepada Allah, menjalankan amanah yang diberi. Okey, baik. Seterusnya, soalan B pula jawapannya adalah, berikan pandangan anda, apakah yang akan terjadi jika manusia mengabaikan larangan tersebut? Okey, jadi jawapannya 4 markah. Okey, manusia yang mengkhianati amanah akan menyebabkan sesebuah organisasi rosak binasa. Okey, ini adalah isi. Kerana tiada sifat tanggungjawab dalam melaksanakan tugasan. Okey, ini adalah huraian. Perkara ini menjadikan umat Islam tidak dipercayai oleh bangsa yang lain. Okey, ini adalah huraian lengkap. Sudah dapat markah yang ketiga. Baik, kesimpulannya, umat Islam perlulah mematuhi etika tadbir urus Islam agar dapat melaksanakan pengurusan dengan baik. Jadi, jawab dalam satu perenggan. Okey, jadi dapat markah 4/4. Okey, yang seterusnya, Anas telah dilantik sebagai pengerusi Persatuan Agama Islam di sekolahnya. Soalannya, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh beliau sekiranya terdapat ahli yang sering tidak hadir ke sesi perjumpaan persatuan? Baik, soalan yang kedua. Pada pandangan anda, apakah implikasi yang akan berlaku sekiranya Anas mengabaikan tanggungjawabnya? Baik, boleh tak Syafiqah tolong jawab soalan yang pertama? Soalan yang pertama, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh beliau sekiranya terdapat ahli yang sering tidak hadir ke sesi perjumpaan persatuan? Baik. Yang pertama sekali, perlu berjumpa dengan ahli tersebut dan kita menegur dengan berhemah. Jangan terbuka-bukalah. Maksudnya perlu berjumpa secara bersemuka. Dan yang kedua, jika Anas tidak memainkan peranan sebagai pengerusi kehadiran ahli persatuan, kehadiran ahli persatuan akan semakin merosot. Jadi itu yang untuk yang pertama lah Ustazah. Yang pertama. Seterusnya. Yang kedua tadi implikasi dia. Saya buat sebab dia 5 markah. Jadi kita kena panjang jawapan dia. Jadi contohnya, jika Anas tidak memainkan peranan sebagai pengerusi, kehadiran ahli persatuan akan semakin merosot. Itu isi yang pertama. Apa huraian dia? Perkara ini akan menyebabkan aktiviti persatuan tidak dapat dijalankan seperti yang dirancang kerana kekurangan ahli. Dan yang seterusnya, segala perancangan persatuan akan tergendala. Bahkan tergendala kerana masalah yang dihadapi dalam persatuan. Oleh itu, kesimpulan dia, pentingnya peranan seorang ketua yang bertanggungjawab dalam menggerakkan sesebuah organisasi persatuan di sekolah. Okey, baiklah, kita semak jawapan Syafiqah. Baik, jadi ada tak jawapannya? Berjumpa ahli tersebut dan menegur dengan berhemah. Okey, Ustazah dengar ayat yang Syafiqah sebut tadi. Maka Ustazah berikan markah kepada Syafiqah. Baik, seterusnya, jika Anas tidak memainkan peranan sebagai pengerusi, kehadiran ahli persatuan akan semakin merosot. Okey, ini adalah isinya. Tadi Ustazah dengar jawapan daripada Syafiqah. Baik, perkara ini akan menyebabkan aktiviti persatuan tidak dapat dijalankan seperti yang dirancang kerana kekurangan ahli. Baik, jadi ada juga Ustazah dengar, segala perancangan persatuan akan tergendala kerana masalah yang dihadapi dalam persatuan.
Okey, oleh itu, pentingnya peranan seorang ketua yang bertanggungjawab dalam menggerakkan sesebuah organisasi persatuan di sekolah. Jadi, kat sini Syafiqah dah dapat 1 markah, kat sini Syafiqah dah dapat 5 markah. Jumlah keseluruhan adalah 6/6. Baiklah, bagus. Okey Ustaz. Ustaz nak bagi ganjaran ke satu? Ambil lah. Okey, silakan. Boleh, Ustaz? Lupa pula Ustazah nak bagi. Ustaz nak bagi satu Ustaz? Bagi satu. Okey, terima kasih Ustazah. Okey Ustaz. Boleh teruskan? Baiklah, sekarang ni kita nak menganalisis situasi. Okey, analisis situasi berikut dan nyatakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan takbir urus Islam dalam sesebuah organisasi. Baik, situasi yang pertama, Dr. Wijdan merupakan seorang ketua jabatan di sebuah hospital. Bagi memastikan dirinya menjadi seorang ketua yang baik, nyatakan 4 ciri pentadbir yang perlu dihayati oleh beliau. Jadi kita sama-sama perhatikan jawapan Syafiqah. Jadi Ustazah dah sediakan jawapan. Jadi mulakan dengan menulis jawapan 4 ciri tersebut ialah iaitu ciri yang merujuk kepada Dr. Wijdan tadi. Iaitu yang pertama, seseorang yang beriman dan bertakwa. okey, betul. Yang kedua, melaksanakan amanah. Ya. Yang ketiga adalah ikhlas dalam pekerjaan. Dan yang keempat, mempunyai nilai integriti. Okey, baiklah. Jadi ini adalah di antara 4 ciri yang ada pada seorang ketua jabatan. Jadi sekiranya anak murid menyenaraikan lagi ciri-ciri yang lain yang berkenaan dengan ciri seorang ketua jabatan, maka jawapan tersebut diterima sekiranya munasabah. Baik. Okey. Ustazah. Ustazah, kiranya untuk topik kita pada hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat dan pencerahan kepada semua yang mendengar. Jadi Ustazah, sebagai rumusan Ustazah, mungkin ada rumusan yang ringkas untuk topik kita? Baik, jadi takbir urus dalam sesebuah organisasi itu sangat penting untuk memastikan kelancaran pengurusan organisasi kita. Jadi walau apa pun kita berbaliklah kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan juga menjadi seorang yang beramanah ketika menjalankan tanggungjawab yang diberikan. Baik, Ustazah. Bagaimana dengan prestasi keseluruhan saya pada hari ini, Ustazah? Okay. Pada penilaian Ustazah, Syafiqah sangat cemerlang pada hari ini kerana dapat menjawab soalan dengan tepat. Baik, berdasarkan apa yang Ustazah dah ajar pada hari ini. Baik, harapnya murid-murid kat rumah pun boleh faham dan juga menghafal ataupun ingat apa yang dikongsikan oleh Ustazah kita pada hari ini. Ustazah, bagaimana pula kalau contoh murid-murid kita nak cari sumber rujukan? Baiklah, sumber rujukan boleh didapati di Pelantar Delima KPM. Didik TV KPM.